Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Miza Usti Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Bersempena Hari Keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong Isnin ini, khutbah khas solat Jumaat bertajuk Dirgahayu Tuanku Rahmat Selalu disampaikan di masjid-masjid di seluruh negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menunaikan solat Jumaat di Masjid Wilayah Persekutuan di Ibu Negara. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah pada pukul 1.07 tengah hari disambut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Seri Paduka Baginda kemudiannya menyertai jemaah masjid mendengar khutbah yang disampaikan Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan Muhyiddin Aziz alias Sa'ri. Khutbah khas ini menyentuh mengenai amalan sistem raja berperlembagaan yang meletakkan Yang di-Pertuan Agong pada kedudukan paling tinggi dan memiliki fungsi melindungi agama serta negara selain menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Alhamdulillah, kita dikurniakan seorang sultan berjiwa rakyat yang menyempurnakan amanah pemerintahan dengan sifat-sifat insani dan berusaha memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat diutamakan dalam apa-apa jua situasi. Semoga kebijaksanaan pimpinan seorang sultan akan diperkukuhkan dengan nasihat barisan ulama yang tegas dan barisan umara yang ikhlas, akan didukung dengan ketaatsetiaan rakyat yang hidup harmoni dan lebih utama akan dilimpahi cahaya petunjuk ilahi. Mengakhiri khutbah, seluruh rakyat Malaysia diminta supaya meneruskan hubungan baik dengan pemerintah dengan masing-masing saling mendoa bersesuaian tuntutan agama. Selesai solat Jumaat, Al-Sultan Abdullah berkenan beramah mesra, bersalaman serta bersuah foto dengan beberapa jemaah sebelum berangkat pulang ke Istana Negara. Peningkatan permintaan yang mendadak bagi beberapa jenis ubat-ubatan antara faktor berlaku kekurangan bekalan serta bahan mentah bagi produk farmasutikal. Menurut Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi KKM Nurhalizai Halim, kekurangan melibatkan produk bagi rawatan demam, vitamin C serta ubat batuk dan selsema. Justru Kementerian Menerusi Program Perkhidmatan Farmasi telah mengadakan perjumpaan dengan pihak industri farmasutikal, Persatuan Industri Farmasutika Malaysia, Persatuan Farmasutika Malaysia dan Persatuan Pembekal Farmasutika Malaysia semalam. Ketika ini tiada produk yang mengalami gangguan bekalan secara menyeluruh. Ini memandangkan kebanyakan produk mempunyai alternatif daripada pelbagai jenama lain yang mempunyai indikasi yang sama. Pihak pengilang juga telah meningkatkan kapasiti pengeluaran bagi memenuhi permintaan yang tinggi. Dalam masa sama, KKM sedang mendapatkan maklum balas lanjut daripada pihak industri berhubung status sebenar bekalan ubat-ubatan yang dihasilkan di Malaysia atau diimport serta isu yang berkaitan. Sementara itu, orang ramai dinasihat tidak membuat pembelian panik bagi ubat-ubatan kerana kekurangan yang berlaku tidak serius, malah hanya melibatkan jenama tertentu. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, pihaknya memberi jaminan bekalan ubat-ubatan dalam negara secara amnya masih terkawal. Contohnya satu ubat, kalau darah tinggi, ada banyak jenis ubat. Banyak jenis ubat, ada banyak brand dan ada ubat yang patentednya ubat dan ada ubat yang generiknya ubat dan semua tu adalah berkesan sebenarnya. Kalau tidak ada ini boleh ganti dengan ini umpamanya. KKM sentiasa memantau situasi itu dan tindakan tegas bakal diambil sekiranya terdapat pihak cuba mengambil kesempatan memanipulasi harga ubat-ubatan di pasaran.
Kerajaan akan menamatkan kuota majikan yang memotong gaji pekerja asingnya bagi kegunaan kos membawa mereka masuk ke Malaysia. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, majikan yang membawa masuk pekerja asing harus menanggung semua kos kemasukan pekerjanya tanpa mengenakan sebarang kos kepada pekerja. Memang ikut peraturan, mana-mana majikan yang membawa masuk pekerja asing ke negara ini perlu tanggung semua kos, bukan pekerja yang bayar. Dari segi penginapan, penerbangan dan sebagainya. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran kempen mencarum pekeso sukarelawan di Ibu Negara. Dalam pada itu, Datuk Seri M. Saravanan turut memberitahu pihaknya bersetuju membawa masuk pekerja Bangladesh ke Malaysia untuk beberapa sektor termasuk perladangan, pertanian, pembuatan dan pembangunan. Ini sekaligus menafikan dakwaan yang tular mengenai terdapat protes oleh agensi pekerjaan Bangladesh ketika menghadiri mesyuarat kumpulan kerja bersama JWG Malaysia Bangladesh di Dhaka semalam. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 50,496 orang sukarelawan daripada 7 buah agensi kerajaan telah mendaftar dan mencarum dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso di bawah Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri SKSPS. Agensi berkenaan adalah Angkatan Tentera Malaysia ATM, Polis Diraja Malaysia PDRM, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Dan turut mencarum ialah Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Saya kira mereka kerja. Perbezaan ni macam ni. Saya kira mereka kerja. Datuk Seri M. Saravanan berkata pihaknya menyasarkan 136,000 orang bekerja sendiri OBS mendaftar dan mencarum dengan SKSPS menerusi inisiatif SPS Khidmat sepanjang tahun ini. Lebih kepada melahirkan kesedaran supaya mereka mencarum. Ini adalah untuk masa depan mereka. Dan sektor-sektor yang mereka melibat ni adalah risikonya cukup tinggi. Mereka perlu sayang ahli-ahli keluarga sekiranya apa-apa yang tidak ingin berlaku. Kementerian Kewangan MOF menerbitkan kenyataan pra-bajet KPB sebagai persediaan untuk bajet 2023. Inisiatif itu bagi memastikan bajet 2023 memberi keutamaan dalam memperkukuh momentum pemulihan ekonomi semasa selain meneruskan pembaruan untuk meningkatkan daya tahan sosioekonomi. Melalui kenyataan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan KPB ini merupakan penerbitan kedua selari dengan amalan terbaik global dan meningkatkan ketelusan serta accountability dalam proses penyediaan bajet. KPB memberi tumpuan kepada 3 bidang khusus iaitu merangka inisiatif berpaksikan rakyat, mewujudkan persekitaran perniagaan yang kondusif dan memacu model pembangunan yang lebih inklusif dan mampan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, bajet 2023 juga akan memberi tumpuan dalam meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam dan memudah cara urusan menjalankan perniagaan. Sejajar dengan prinsip keluarga Malaysia, kerajaan akan bekerjasama dengan sektor swasta, NGO dan masyarakat sivil dalam rangka inisiatif bajet yang khusus. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM yang diadakan di Terengganu selama 3 hari bermula semalam mendapat sambutan menggalakkan dari rakyat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin berkata ia dibuktikan dengan kedatangan ribuan pengunjung yang berada pada setiap program yang diadakan di pekarangan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Sebagai kementerian yang menerajui siri JAKM di Terengganu, beliau berpuas hati dengan sambutan diberikan masyarakat. Alhamdulillah, kita tengok sambutan secara keseluruhannya adalah amat baik. Ya. Kalau boleh tengok tadi booth untuk tanya soalan apa, ramai lagi nak tanya tapi masa tidak ada. Dan selepas ini pun saya masih ada satu lagi program bersama dengan kepimpinan pendidikan seramai 500 orang yang untuk bercakap tentang perkara-perkara semasa dalam bidang pendidikan.
Beliau ditemui selepas segmen #Tanya DRJ di gerai KPM di JAKM di Kompleks Sukan Negeri Kuala Nerus. Datuk Dr. Razi Jidin menjangkakan kedatangan lebih ramai pengunjung pada Sabtu sempena penutupan program yang akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Industri kreatif antara sektor yang mampu memberi impak besar dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata masih banyak berkaitan industri kreatif yang boleh diteroka dan diketengahkan khasnya di Sabah dan boleh membanggakan negara. Menurutnya, Sabah adalah negeri yang sangat kaya dengan kreativiti serta keupayaan untuk mengetengahkan pelbagai karya industri kreatif. Malah beliau berkata pembukaan ibu kota Indonesia iaitu Nusantara juga mampu menjadikan Borneo sebagai pusat pertumbuhan industri kreatif baru yang amat penting dan strategik di rantau ini. Oleh itu, katanya perlu ada perancangan untuk menjadikan Sabah Sarawak sebagai satu kawasan pertumbuhan baru yang penting di Malaysia. Beliau berucap dalam majlis perasmian Riuh Bah di SICC Kota Kinabalu, Sabah. Perasmian Riuh Bah disempurnakan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinur selepas Kota Kinabalu Riuh Keluarga Malaysia akan diadakan di Melaka. Malaysia komited untuk mempelajari sistem pengurusan sisa pepejal di Munich, Jerman. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, pihaknya melihat inisiatif serta pendekatan yang digunakan oleh negara tersebut dapat memperkukuhkan lagi usaha pembangunan agenda ekonomi kitaran dalam pengurusan sisa pepejal di Malaysia. Kita ambil kata the best practices of the world dan kita bawa kembali ke negara kita dan ia boleh digunakan bagi tujuan untuk kita menjadikan pengurusan sisa pepejal kita ini lebih moden, cekap dan yang paling penting ialah kita nak pastikan berlakunya ekonomi kitaran. Setiap manusia yang lahir mereka adalah penjana kepada sisa. Daripada mereka, maka akhirnya sisa tersebut akan sampai ke tapak pelubusan tanpa melalui program kitaran semula. Beliau berkata demikian ketika mengetuai delegasi Malaysia dalam lawatan kerja ke negara Jerman bermula 30 Mei 2022 sempena IFAD Munich 2022. Lawatan itu disertai oleh pemain industri pengurusan sisa pepejal di Malaysia, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan dan pasukan KPKT. Pelancaran portal micro-credential yang dibangunkan Agensi Kelayakan Malaysia MQA antara langkah proaktif ke arah mendukung pembelajaran sepanjang hayat PSH. Portal tersebut juga boleh dijadikan sumber rujukan utama berkaitan pendidikan fleksibel kepada pelajar dan calon pelajar dari dalam dan juga luar negara. Saya difahamkan bahawa portal micro-credential ini bakal memberikan kemudahan kepada IPT untuk membuat semakan lanjut mengenai micro-credentials khususnya bagi tujuan pemindahan kredit calon pelajar sebelum menganugerahkan mereka kelayakan akademik. Dan selain itu, portal ini juga akan memperkukuhkan ekosistem PSH yang mana inisiatif pembangunan laman web ini bukan hanya ditumpukan kepada peluasan akses tetapi juga menekankan aspek kualiti bagi maksud memudah cara pengiktirafan kepada pelajar. Pada masa sama, beliau turut menyarankan Institut Pengajian Tinggi IPT mengeratkan lagi kerjasama dengan sinergi penawaran micro-credential dengan MQA. Beliau berucap dalam majlis pelancaran portal micro-credential MQA di Cyberjaya.
Baik, keputusan untuk memasukkan pentafsiran tingkatan 3 PT3 bermula tahun ini merupakan langkah tepat dan wajar bagi mengurangkan tekanan serta bebanan yang terlalu tinggi diletakkan di bahu para pelajar. Dekan Hal Ehwal Pelajar Universiti Utara Malaysia, Dr. Kamarul Azman Khamis berpandangan langkah itu juga antara inisiatif untuk membantu warga pendidik dan pelajar agar lebih berdaya saing. Mungkin ini juga dapat mengurangkan tekanan, stres khususnya pada pelajar-pelajar. Mungkin apabila hendak menghadapi saja peperiksaan khususnya peperiksaan besar UPSR dan PT3, tekanan stres, dia dapat tidur malam, mungkin pressure daripada keluarga perlu mendapat result yang baik, keputusan yang baik. Dan ini juga diharapkan dapat mengurangkan stres di kalangan pelajar. Kita tak nak pelajar-pelajar kita stres, kita tak nak pelajar-pelajar kita dibebani dengan benda-benda yang boleh mendatangkan musibah. Dan saya mengharapkan kaedah ini adalah kaedah yang terbaik di dalam mutu pendidikan. Ketika bercakap kepada RTM di Changlun, beliau yakin Kementerian Pendidikan mempunyai perancangan tertentu bagi menilai tahap keupayaan pelajar terlibat. Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin berkata berikutan pembatalan PT3, KPM akan memperkasa pentafsiran berasaskan sekolah yang mengandungi 3 komponen iaitu pentafsiran bilik darjah, pentafsiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum serta pentafsiran psikometrik. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia mari kita ke Anu dah. Best! Banyak tarikan! Ada pameran komputer yang untuk anak ganu, Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia pun ada. Ada jualan keluarga Malaysia, boleh dapat barang harga murah. Berlangsung selama 3 hari dari 2 hingga 4 Jun ini. Dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Di Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Kuala Lumpur Terengganu Darul Iman. Jom pakai ramai-ramai Girino. Baik, bertemu kembali. Pelbagai jenis dadah bernilai RM25.35 juta berjaya dirampas Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Selangor. Ia dipercayai dibawa masuk dari kawasan Segi Tiga Emas menerusi utara tanah air dan Sungai Golok susulan 2 serbuan dibuat di sekitar Selangor dan Kedah. Pengarah JSJN Bukit Aman Datuk Ayub Han Maidin PC berkata seramai 5 individu termasuk seorang wanita berusia antara 25 hingga 40-an diberkas dalam serbuan itu. Katanya jumlah keseluruhan dadah yang dirampas boleh digunakan lebih 3.4 juta penagih dadah. Dan kedua-dua sedikit ini dipercayai mulai aktif sejak penghujung tahun 2021. Modal operandi digunakan oleh sedikitnya adalah menjadikan premis kediaman sebagai tempat menyimpan dadah sebelum diseruduk ke negara jiran untuk pasaran antarabangsa dan juga diedarkan untuk pasaran tempatan. Kesemua suspek disiasat di bawah Seksyen 39B dan mereka diriman selama 7 hari. Saringan awal polis mendapati salah seorang suspek positif dadah jenis meth. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas berkenaan rampasan ini di Ibu Negara. Mayat seorang nelayan Muhammad Khalid 60 tahun ditemui tengah hari tadi di kedudukan 3.2 Batu Nautika, Muara Sungai Pontian Besar, Johor selepas dilaporkan hilang ketika menangkap ikan petang semalam. Namun seorang lagi mangsa, Abu Bakar Muhammad 56 tahun, masih belum ditemui. Pengarah Maritim Negeri Johor Laksmana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria dalam kenyataan media memberitahu op cari lamat bermula pada 10.30 pagi tadi selepas menerima laporan kehilangan kedua-dua mangsa. Sektor pencarian seluas 5 batu nautika dari Pulau Pisang dan sepanjang perairan Sanglang hingga Tampuk Pontian. Sebanyak 7 aset daripada Zon Maritim Batu Pahat, Pasukan Polis Marin, Tentera Laut Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam digerakkan di dalam op cari lamat tersebut. Operasi yang turut disertai nelayan tempatan akan bersambung semula pagi esok.
Berbeza pula nasib seorang lelaki warga negara Indonesia apabila dia diselamatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Maritim Negeri Perak setelah 5 hari terapung di laut, dan ini setelah bot butter trader yang dinaikinya karam di perairan Pulau Pinang 30 Mei lalu. Dan bot itu ketika kejadian menuju ke pelabuhan Kantang Thailand dari perairan Langsa, Aceh. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Hambali Yaakob berkata, mangsa Muhammad Yusof, 41 tahun, merupakan anak kapal terakhir yang berjaya diselamatkan di Malaysia. Bot butter trader tersebut bersama 5 orang kru telah bertolak daripada perairan Langsa, Aceh pada 27 Mei, dan destinasi dia adalah pelabuhan Kantang, Thailand. Muhammad Yusof berumur 47 tahun ditemui dan selamat oleh nelayan tempatan KFB 1856 bot daripada Utama Lintang. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Lumut Perak. Bekas diplomat bergelar Datuk dan anaknya yang ditahan sebelum ini kerana dicaki menanam pokok ganja dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Pentong pada Jumaat atas tuduhan memiliki dan mengedar dadah. Tertuduh Zainal Abidin alias 78 dan anaknya Muhammad Riza Zainal Abidin 53 didakwa bersama-sama mengedar ganja seberat 1,020 gram di sebuah rumah di Kampung Sumsum Hilir, Janda Baik di sini pada 6.10 petang 21 Mei lepas. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Tiada pengakuan direkodkan dari kedua-dua tertuduh selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Syahrul Ihsan Hashim kerana kes hukuman mati di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Bagi pertuduhan menyimpan minyak ganja seberat 60mm, dua beranak itu mengaku tidak bersalah atas kesalahan itu yang didakwa dilakukan di tempat dan masa sama. Muhammad Rizal yang juga berdepan pertuduhan menggunakan dadah jenis THC di Pejabat Narkotik, Ibu Pejabat Polis Daerah Bentong pada 8.40 malam 23 Mei lepas. Mahkamah tidak menawarkan jaminan dan kes disebut semula pada 13 Jun depan. Expo Rumah Mampu Pilih RMM Melaka 2022 menawarkan lebih 8,000 unit rumah kepada penduduk negeri ini. Expo terbesar di Melaka itu menawarkan rumah pada harga serendah antara RM70,000 hingga RM180,000 dan ia meliputi rumah kos rendah, rumah kos sederhana rendah, rumah belia Melaka dan rumah mampu milik. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata melalui expo selama 3 hari bermula hari ini, pihaknya menganggarkan nilai jualan sebanyak RM2.28 bilion. Negeri Melaka kita mensasarkan peratus pemilikan rumah negeri Melaka meningkat kepada 88% menjelang tahun 2030. Ya. Sehingga kini 2022 saya dah sebut tadi 83.5%, tapi kita mensasarkan peratusan pemilikan rumah sehingga tahun 2030 iaitu 80%. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan expo berkenaan di Bandar Hilir. Sektor perniagaan perlu mengambil kira pasaran ekspor yang berorientasikan pelepasan karbon sifar bersih dan ini berikutan sebanyak 70% ekspor Malaysia disalurkan ke negara-negara yang komited terhadap pencapaian pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank Dr. Anthony Das menyatakan sektor minyak dan gas, logam dan pelumpungan serta penjanaan kuasa arang batu mempunyai tahap risiko tinggi dalam kemampanan alam sekitar, sosial dan tabik urus ESG. And
At Putrajaya, again, we work very closely with Bank Negara and Bursa, likewise all others. The government is moving towards sustainability, ESG. So to achieve that, we are coming out with policies. Bank Negara is pushing very hard in terms of green financing. Baik, kita mulakan dengan bola sepak. Kekalahan 4-1 skuad bawah 23 tahun negara kepada Korea Selatan pada aksi pembukaan kumpulan C Piala Asia bawah 23 di Tashkent, Uzbekistan semalam adalah kerana sikap pemain yang terlalu membuka peluang buat pasukan lawan. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Brad Maloney yang pada masa yang sama tetap berbangga dengan usaha keras anak buahnya yang mengharungi cabaran sukar menentang juara bertahan tersebut. Maloney berkata pada babak pertama, anak buahnya berjaya menampilkan disiplin luar biasa sehingga menyukarkan Korea Selatan mendapatkan jaringan. Good opponent, defending champions. We expected a tough match from them, very challenging match, and that's exactly what they gave us. But I can say my players' performance I can be very proud of. They never gave up, even at down 2-0 with not long to go. Our players chased the game, got a goal back, and then unfortunately conceded a couple of late goals. But that's what happens when you're playing against good teams. If you give them a couple of chances, then they punish you, and that's exactly what happens tonight. Selepas Thailand, Malaysia yang pernah layak ke suku akhir pada edisi 2018 di China akan menamatkan saingan kumpulan dengan menentang Vietnam pada 8 Jun. Skuad Harimau Muda ketika ini berada di tangga terbawah di belakang Thailand dan Vietnam yang mencatat keputusan seri 2-2. Hanya 2 tempat teratas saingan kumpulan akan mara ke pusingan suku akhir. Baik, beralih ke badminton. Di atas kertas, ia mungkin satu undian yang memihak kepada Aaron Chia Soo Woo-yik. Namun lawan mereka di pusingan pertama terbuka Indonesia dari 14 hingga 19 Jun ini tidak boleh dipandang mudah. Dan ini kerana bergu nombor 6 dunia itu akan berdepan pasangan senegara Man Wei Chong T Kai Win yang berada di ranking ke-37 dunia pada kejohanan di Stadium Istora Senayan, Jakarta. Walaupun memiliki kelebihan daripada segi ranking, Aaron berkata mereka tidak boleh memandang mudah terhadap keupayaan Kai Wei Chong di Indonesia nanti. Kedua-dua pasangan tersebut tidak pernah bertemu dalam mana-mana kejohanan sebelum ini, namun Aaron sedar lawan mereka itu mempunyai kekuatan pada serangan dan juga mantap ketika bertahan. Dalam masa sama, pemenang pingat gangsa Olimpik Tokyo itu mengakui mereka kini menumpukan kepada cara untuk mengatasi kelemahan mereka sebaik pulang dari terbuka Thailand baru-baru ini. Pemain berasal dari Melaka itu turut memberitahu bahawa mereka masih belum menerima sebarang makluman daripada barisan kejurulatihan mengenai senarai pemain yang akan mewakili negara di Sukan Commonwealth 2022 Birmingham, United Kingdom bulan hadapan. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.